Selamat sejahtera. Saya Shalini Ana Perempuan Ganti Kamalan, nombor metrik 258068. So hari ini saya nak bentangkan tentang tajuk Dasar Pembangunan Nasional DPN. So first kita pergi kepada pengenalan. So pada 17 Jun 1991, YB Datuk Seri Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri Malaysia keempat, mengumumkan Dasar Pembangunan Nasional. So Dasar Pembangunan Nasional digunakan untuk mewujudkan angka rancangan jangka panjang kedua yang menandakan permulaan era baru dalam cita-cita Malaysia untuk mencapai sebuah negara maju menjelang 2020. So DPN menetapkan asas untuk Malaysia mencapai status negara maju dalam semua bidang termasuk keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup, pentadbiran kerajaan yang berkesan dan kecemaran ekonomi. So hasilnya rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia ke-7 telah diwujudkan bagi memenuhi objektif Dasar Pembangunan Nasional dalam tempoh pelaksanaan. So inisiatif itu juga merupakan yang patut dipuji oleh kerajaan untuk membina kejayaan dasar ekonomi baru dalam proses pembasmian kemiskinan dan perubahan sosial. So objektifnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, maju, amanah dan kemampuan berlandaskan prinsip perlembagaan dan rukun negara. Seterusnya, matlamat Dasar Pembangunan Nasional. Matlamat dasar ini ialah mewujudkan bandar berwawasan dengan komuniti dan kehidupan yang sejahtera menerusi pembangunan perbandaran yang mampan. So tujuannya ialah untuk mewujudkan perpaduan nasional melalui perkongsian kekayaan atau penghargaan kekayaan. Matlamat ini boleh dicapai melalui gabungan pembangunan seimbang antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar serta melaksanakan melalui rancangan Malaysia ke-6 dan ke-7. Seterusnya, objektif Dasar Pembangunan Nasional. Matlamat utama dasar ini ialah perpaduan negara kerana masyarakat bersatu padu diperlukan untuk memastikan kestabilan sosial dan politik serta kejayaan ekonomi jangka panjang. So berikut adalah objektif Dasar Pembangunan Nasional. Yang pertama, mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan sosial. Yang kedua, membangun dan mengukuhkan ekonomi bandar yang bersaing. Yang ketiga, membangun dan mengukuhkan bandar terancang, berkualiti, berprogresif dan mampan. Yang keempat, menghapuskan kemiskinan di bandar. Yang kelima, memperkukuh sistem untuk merancang, melaksanakan dan memantau. Yang keenam, institusi pentadbiran dan pengurusan bandar harus diperkasakan. Seterusnya, strategi pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional. So dasar ini terus mengikut strategi utama Dasar Ekonomi Baru untuk membasmi kemiskinan dan membina semula masyarakat bagi menanangi jurang sosial dan ekonomi merentas kaum, sekaligus menyumbang kepada pembinaan perpaduan negara. So untuk meneruskan usaha membasmi kemiskinan dan memulihkan masyarakat, dasar ini menggunakan pelbagai inisiatif tersebut termasuk pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal. Terdapat 3 strategi di bawah Dasar Pembangunan Nasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dalam konteks persaingan pasaran antarabangsa, iaitu mengambil kira keupayaan negara untuk berdaya saing lebih berjaya di pasaran dunia sambil berdepan dengan cabaran baru. So untuk menandangi isu ini, Malaysia telah meneruskan dasar liberal yang akan menggalakkan sektor swasta untuk lebih bersedia menghadapi risiko yang berkaitan. Pengekspor di negara ini juga telah mengurangkan keuntungan pergantungan mereka kepada sistem keutamaan umum, iaitu GSP, dan menjadi sangat kompetitif. Yang kedua, pembangunan sosial dalam penyertaan kaum. So dasar ini terus menggesa pengembelingan sumber negara dan penggunaan potensi intelektual masyarakat berbilang kaum untuk mewujudkan ekonomi yang kukuh di samping meningkatkan daya tahan negara dalam menghadapi pengolakan dan ketidaktentuan ekonomi global.
So, dasar ini menawarkan pelbagai inisiatif dan kemudahan pendidikan untuk rakyat yang kurang berkemampuan. So, daripada semua kaum untuk maju. So, ia mewujudkan komuniti komersial dan perindustrian untuk Bumi Putra. So, dasar ini mewujudkan masyarakat yang berdisiplin dan progresif. Yang ketiga, pembangunan kemudahan fizikal dan alam sekitar. So, dasar ini meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup. So, melalui pelaburan dan pendidikan, latihan penjagaan kesihatan dan infrastruktur, di samping menambah biaya penggunaan lestari tanpa mengorbankan alam sekitar. Sektor awam telah menumpukan kepada program seperti pendidikan dan latihan kesihatan, jalan luar bandar, transit, perumahan, bekalan air dan elektrik. Seterusnya, pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Yang pertama, pembasmian kemiskinan. So, kadar kemiskinan negara diramalkan turun kepada 7.2% berbanding 19.1% pada tahun 2000. So, pada tahun 2000, kadar pengangguran diramal jatuh kepada 4%. So, dasar ini telah mengambil kira pelbagai pelarasan yang dibuat terhadap peranan sektor awam dalam melaksanakan strategi pembasmian kemiskinan. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat. So, misi dasar ini adalah untuk meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat Bumi Putra ke tahap yang lebih berdaya, maju dan teguh. So, kedudukan ini dicapai melalui penggunaan langkah-langkah yang menggalakkan guna tenaga dan penyertaan Bumi Putra dalam pengurusan sektor moden serta pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. Yang ketiga, penyusunan semula model saham. Dasar Pembangunan Nasional DPN terus melaksanakan penstrukturan semula model saham dalam sektor korporat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan saham Bumi Putra selaras dengan matlamat awal dasar ekonomi baru untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% pemilikan, kawalan dan pengurusan sektor moden. Program penswastaan itu telah digunakan untuk memberi sejumlah saham bagi projek yang diswastakan kepada rakyat Bumi Putra. Yang keempat, wawasan 2020. So, penyertaan semua kaum di negara ini penting untuk memajukan Malaysia ke taraf dunia. So, strategi serampang dua mata telah terus merangsang eksploitasi potensi kecerdasan masyarakat berbilang kaum untuk membangunkan ekonomi yang kukuh di samping meningkatkan daya tahan negara untuk menghadapi pengolakan dan ketidaktentuan ekonomi global. So, yang kelima, pembangunan wilayah. Kerajaan telah mengusahakan rancangan pembangunan wilayah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi pelengkap di seluruh negeri. So, usaha ini diperbaiki untuk disebabkan oleh ketidakseimbangan pembangunan wilayah, menggalakkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara semua kaum di negara ini. So, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia iaitu MARDI telah ditambah baik. Seterusnya, pencapaian dasar pembangunan nasional. Yang pertama, aspek sosial. So, pencapaian sosial termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kualiti hidup, pertumbuhan kelas pertengahan, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. So, selain itu, pencapaiannya termasuk kemajuan pendidikan, kemajuan infrastruktur, pengangkutan, komunikasi, penumbuhan bandar baru. Yang kedua, penurunan. Seterusnya, pencapaian dasar pembangunan nasional. First, yang pertama, aspek sosial. So, pencapaian sosial termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan kualiti hidup, pertumbuhan kelas pertengahan, masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. So, pencapaiannya termasuk kemajuan pendidikan, kemajuan infrastruktur, pengangkutan komunikasi dan penumbuhan bandar baru. Yang kedua pula, kadar kemiskinan Malaysia telah berjaya diturunkan. So, inisiatif kerajaan untuk memperbagaikan aktiviti ekonomi menghasilkan penciptaan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan isi rumah untuk rakyat semua kaum. Yang ketiga pula, peningkatan kualiti hidup. So, koperasi menyediakan fungsi penting dalam membantu
meningkatkan ekonomi Malaysia di samping mengurangkan kadar kemiskinan masyarakat luar bandar secara beransur-ansur. So, koperasi dalam sektor pertanian telah membantu mengembangkan sektor dan wilayah serta meningkatkan keadaan hidup pekebun kecil, nelayan dan penanam padi di kawasan luar bandar. So, yang keempat, kemunculan golongan pertengahan. So, dengan penumbuhan masyarakat baru yang terdiri daripada golongan profesional, kapitalis, teknikal, pentadbiran dan pengurusan, dasar pembangunan nasional ini mampu meningkatkan penyertaan Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam pekerjaan di bandar. Dari segi masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera pula, dasar ini yang aktif dalam pelbagai bidang ekonomi yang menumbuhkan komuniti perdagangan dan perindustrian Bumiputera. So, kumpulan ini merupakan kelas Bumiputera komersial yang bekerja dalam sektor korporat. Yang keenam, pembangunan pendidikan. So, pendidikan telah dipertingkatkan. So, terdapat peningkatan dalam bilangan institusi pendidikan yang diuruskan oleh kedua-dua pihak kerajaan dan swasta, serta graduan baharu telah meningkat dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Yang ketujuh, pengangkutan dan perhubungan. So, perkembangan ekonomi memberi kesan kepada pemodenan pengangkutan awam. So, pelaburan pengangkutan dibuat oleh kerajaan, oleh sektor swasta dan sektor swasta untuk memenuhi keperluan industri dan pembangunan. Yang ke-8 pula, perkembangan di wilayah. So, perkembangan ekonomi. So, dasar ini telah mengakibatkan lahirnya beberapa bandar baru. So, contohnya Felda segitiga jengkak misalnya berkembang dari perancangan tanah Felda kepada penempatan. Seterusnya, perindustrian teknologi berteknologi tinggi. So, program perindustrian negara mengalami fasa baru iaitu industri berat dengan matlamat memperkukuh asas perindustrian dan meningkatkan kebolehan rakyat dalam teknologi tinggi. Yang ke-10 yang terusnya ialah pewujudan estet perindustrian. So, beberapa estet diwujudkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negara iaitu PKN. So, pihak berkuasa kemajuan wilayah dan pelaburan swasta. Tanah tersebut sedang dibangunkan sebagai bandar terancang dengan zon kediaman. So, pusat perdagangan dan industri serta hiburan. Yang seterusnya ialah zon perindustrian bebas sebagai insentif. Zon ini diwujudkan dengan wilayah perniagaan yang menerima penjimatan cukai atau tarif. So, matlamatnya adalah untuk menarik keusahawan melabur dan merangsang ekonomi jiran. So, syarikat multinasional seperti Saindabi, Aziata Group dan Proton Holding berhad kerap menjalankan perniagaannya dan perdagangan dalam bidang ini. So, yang akhirnya ialah kenderaan buatan Malaysia. So, pembentukan HICOM dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1983 membantu pertumbuhan industri automobil dan motosikal Malaysia. Syarikat Automobil Nasional iaitu Proton dan syarikat automobil kedua melopori industri automobil tempatan iaitu Perdua. So, kesimpulannya, dasar ini bergantung sepenuhnya kepada sektor swasta untuk melakukan usaha bersepadu bagi mencapai matlamat sosial ekonomi negara. So, sektor awam akan memberikan sokongan dan bantuan melalui inisiatif untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur fizikal yang sesuai. So, kemiskinan dijangka jatuh kepada 7.2% pada tahun 2000 turun daripada 9.8% pada tahun 1997. So, kadar pengangguran pula dijatuh kepada 44%. So, kerajaan Malaysia telah melancarkan kempen agresif untuk meningkatkan ekonomi negara ke potensi penuh. So, kerajaan juga mempertimbangkan pengaruh inisiatif pembangunan negara dalam jangka pendek dan panjang. So, akibatnya adalah tidak menghairankan bahawa ciri-ciri pembasmian kemiskinan, pertumbuhan KDNK dan status ekonomi isi rumah diwujudkan seiring dengan penstrukturan semula masyarakat dan penghargaan ekonomi yang saksama
di kalangan semua kaum, masyarakat dan wilayah. Pelbagai projek ekonomi mesti dianjurkan secara langsung atau tidak langsung bagi menarik golongan miskin keluar daripada belenggu kemiskinan. Usaha sebegini perlu dilakukan pada masa hadapan agar rakyat menikmati kenikmatan kemerdekaan yang dikecapi sejak 50 tahun lalu. Itu saja daripada saya. Terima kasih.